Okey. Ini contoh sekiranya pendaftaran sudah berjaya. So bila berjaya, pendaftaran telah berjaya, anda boleh login untuk membuat pembelian. So kita akan okey dan juga kita akan login. So kita akan try login, remember me. Okey, kita akan login. Okey, ini adalah ruangan untuk stokis. Okey, so dekat ruangan stokis ni apa yang kita akan nampak ialah tempahan baru, jumlah pembelian pada April 2022 dan juga ini tambahan-tambahan item yang akan dikemas kini kan. So dekat sini ada amaran status anda ialah sekarang ialah pre-aktif, iaitu pre-aktif kat sini kita akan nampak pre-aktif sebelah kiri bawah nama kita ni. Sila buat sebarang pembelian untuk tukarkan status anda ke aktif. So ini adalah untuk kali pertama sahaja. Dan seterusnya ialah anda masih tidak menetapkan Telegram ID, sila dapatkan Telegram ID anda dan kemas kini akaun profil anda bagi tujuan memudahkan pihak tuan mendapat info tempahan yang dibuat. So ini adalah ruangan untuk Telegram ID. Fungsi Telegram ID ni ialah skill untuk stokis dan juga pengedar, terutama stokis. Okey, setiap pembelian yang dibeli oleh pengedar kepada stokis, contohnya ada bawah saya ada 5 orang, ada 5 orang beli dengan bawah saya. Okey, fungsi Telegram ID ni adalah untuk sistem maklumkan kepada stokis bahawa ada order yang masuk kepada stokis tersebut. Jadi dia kena take note lah benda tu. Okey. Dan juga ini ialah ruangan link pengedar. Sekiranya kita nak tambah link pengedar, contohnya macam tadi, macam saya sebut dalam makluman, stokis boleh ada pengedar sendiri. So kita copy link ni, bagi je kepada kita punya siapa-siapa yang jadi pengedar kita lah. Okey, ini adalah ruangan ambil sendiri dan penghantaran ni kita akan ceritakan kemudian. Okey, so seterusnya ialah kita boleh lihat, kita boleh buat tempahan. So stokis ni dia punya fungsi adalah stokis akan tempah pada HQ saja. So klik pada tempahan stok HQ dan senarai tempahan stok. Okey, seterusnya ialah klik jana baru. So dekat sini kita akan nampak, okey, Ahmad Zahid bin Hasbullah, stokis, nombor lorong Azhara, sekian-sekian akan hantar kepada HQ SMAI, iaitu nombor 32 Jalan Ekor Business. Ini HQ lah. Dan juga ini adalah ruangan untuk tambah tempahan baru. So kita nak tambah item, so kita lihat item kat sini. Okay, kita pilih item apa yang kita nak. So dekat sini kita akan nampak untuk stokis sahaja, kita akan nampak ejen pengedar gold berapa harga dia, ejen pengedar platinum berapa harga dia, dan stokis berapa harga dia, harga runcit ni berapa. So setiap barang yang ada dekat sini boleh tambah, tak ada masalah. So macam saya sebut, minimum pembelian untuk ejen stokis ialah 2,000, untuk harga promosi ialah RM2,000. Akan datang kita akan maklumlah sekiranya sudah dah habis promosi, kita akan maklumlah. Okey, so jumlah minimum ialah di 2,000. Jadi kita kena buat pembelian sehingga RM2,000 dan ke atas. So kita klik tambah item untuk sabun pencuci pakaian. Ke item sudah tambah, so RM13 per item kali dengan 6 dapat RM78. So baki yang diperlukan ialah 1922. Selagi mana belum baki dia kosong, kita tak boleh nak teruskan pembelian yang ada di bawah ni. Ini dah ruangan untuk pembelian. So kita tambah lagi item, contohnya kita tambah sabun pencuci pakaian ungu, kita nak beli 60. Klik tambah. So baki lagi 1142. Contoh ini tadi kita 60 jugalah kan, 60 jugalah. Jadi cara dia ialah cara 60, sebelum 60 ialah 54. So tambah 54. Okey, dia akan jadi 60. Seterusnya tak cukup lagi 440, kita tambah lagi satu. Ini pun kita buat dalam 72 tambah. Okay, minimum ada baki lagi 188, kita tambah lagi. Ini pun 72 tambah. Okey. So maknanya pembelian sudah sampai RM2,064. So dekat sini kita akan, contohnya saya tambah lagi lah. Saya tambah lagi, ini saya nak beli lagi 50. Dan juga seterusnya dan sebagainya lah. So kat sini 2,314. So jumlah minimum bila 2,000, baki diperlukan ialah kosong. So kat sini kita akan nampak, okey, pilihan cara bayar. Maknanya bila dah kosong, baki diperlukan ialah kosong, automatik sistem akan paparkan pembelian jumlah cara bayar ni lah. So klik dekat sini. So ada dua cara, iaitu pertama ialah ToyPay dengan FPX, ada cas RM1, dan yang kedua ialah transfer. So transfer ni perlu kita pilih transfer, kemudian kita kena uploadkan gambar tersebut ke dalam tempahan kita. So ToyPay dia akan pergi kepada transaksi ToyPay lah.
So sebagai contoh, kita buat kat sini TOEIC Pay FPX, teruskan, kita klik OK. So sistem akan tolong hantarkan ke dalam website untuk pembelian. So 2000, ada fee start RM1 dan juga proceed untuk payment. So dekat sini kita bagi contoh bagaimana ending dia. So pembelian sudah dibuat dan dia akan return balik berjaya, pembayaran sudah berjaya. Jadi kat sini status pembayaran ialah paid dan juga status tempahan ialah request. So kat sini kita akan lihat, kita boleh lihat juga kat sini tempahan dia dan juga status tempahannya dan sebagainya lah. So dekat sini kita sebelah kanan ni pula kita akan nampak activity log. So sistem stokis telah membuat request pada 29.4 pada 9.25 dan juga pembayaran sudah dibuat pada 9.25 juga, 20 saat kemudian. Jadi sekiranya HQ akan membuat proses pembelian dan juga menerima tempahan, sedia untuk buat penghantaran dan sebagainya. Semua aktiviti kita boleh nampak dekat sini. Okey, ini adalah cara untuk pembelian. Walau cara stokis sama, cara pengedar pun sama. Yang paling penting ialah kepada ni siapa. Contohnya kalau contoh pengedar ni dia register bawah HQ, dia akan kepada HQ lah. Kalau pengedar ni register bawah stokis, maka dia punya agentnya ataupun stokisnya ialah yang dia daftarkan tu lah. Proses dia sama je, tak ada yang beza. Okey, so dekat sini kita akan nampak tempahan. Kalau kita lihat balik pada senario tempahan adalah kita akan nampak senario tempahan kita yang baru. Okey, ini hanya untuk stokis, di mana untuk tempahan sekiranya ada pengedar platinum ke ataupun gold ke, dia akan ada buat tempahan, dia akan pergi ke ruang tempahan pengedar. Ini tempahan stok ke HQ, tempahan daripada pengedar, senarai tempahan pengedar. So dekat sini kita akan nampaklah status request, kita akan nampak status accept ataupun dan sebagainya. So kita pun akan ada function yang hampir sama macam mana HQ buat. Itu adalah ruangan untuk stokis sahaja. So lokasi penghantaran, ada tempahan pelanggan dan sebagainya lah. Ini kita akan cerita kemudian. Okey, sekadar itu saja. Untuk sebelum tu, status sudah tukar pada aktif. Tadi pre-aktif, selepas pembelian kali pertama dia tukar pada status aktif. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.